You give the name. I give the You name. give the name. Every day tukar baju, tukar seluar kan. Yeah, that's right. Now you know KBS. Ni Menteri Langkawi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat kedua Menteri Kuartet COVID-19 baru saja selesai dan tumpuan hari ini antara lain diarah kepada sektor pelancongan dan juga sektor sukan yang mana menteri-menterinya, Menteri Pelancongan Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri dan Menteri Belia Yang Berhormat Datuk Seri Faizal telah dijemput bersama. Yang Berhormat Menteri Pelancongan telah membentangkan mengenai perkembangan terkini pelaksanaan projek Perintis Gelembung Perjalanan Langkawi dan Alhamdulillah kita dimaklumkan dan saya boleh laporkan kepada pihak media bahawa setakat ini ianya berjalan lancar seperti yang telah dirancang. Sekiranya perkembangan positif ini berterusan, ia berupaya menjadi pembuka jalan ke arah pelaksanaan inisiatif Gelembung Perjalanan di destinasi yang lain. Menteri-menteri Kuartet telah menetapkan tempoh mungkin 2 minggu untuk menilai perkembangan terkini di Langkawi sebelum mengangkat cadangan destinasi lain ke Jawatankuasa Khas Pengurusan Pandemik COVID-19 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan pula telah membentangkan mengenai pembukaan gimnasium dan juga bowling alley yang telah pun diumumkan minggu lepas. Penting untuk dijelaskan di sini, kerajaan benarkan pembukaan aktiviti sukan dan rekreasi di kawasan-kawasan tertutup adalah dengan mengambil kira tonggak ketiga iaitu kesejahteraan rakyat terutama dari sudut kesihatan mental serta memahami kehendak pengusaha gimnasium sendiri. Kalau sebelum ini pertimbangan kita ialah untuk mengimbangi di antara pertimbangan kesihatan dan juga ekonomi, tetapi sekarang kita juga memberi tumpuan dan penekanan kepada dari sudut general well-being, dari segi kesejahteraan rakyat dan juga kedudukan kesihatan mental dan apa yang telah pun diperjuangkan oleh Menteri Belia dan Sukan berhubung kait dengan bowling alley, dengan berhubung kait dengan gimnasium ialah di atas pertimbangan itu. Namun Kementerian Kesihatan telah menekankan bahawa pengusaha dan pengguna mesti bertanggungjawab. Mereka juga mesti berdisiplin dalam mematuhi garis panduan ventilasi yang telah ditetapkan. Seperti semua maklum, these are all indoor activities. So ventilation is very important. Ini amat penting memandangkan gimnasium merupakan kawasan tertutup seperti saya sebut tadi. Sekaligus meningkatkan risiko jangkitan COVID-19 sekiranya ada pihak terleka tentang pematuhan SOP dan garis panduan. Selain gimnasium, Menteri Belia dan Sukan turut membentangkan mengenai potensi pembukaan stadium kepada orang rawam bagi menonton perlawanan bola sepak serta sukan-sukan yang sesuai. Ini masih di peringkat perbincangan yang mana cadangan-cadangan yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Faizal tadi akan diangkat untuk diteliti di peringkat Jawatankuasa Khas Pengurusan Pandemik yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sementara itu, masyarakat tadi turut memberi fokus kepada usaha menambah baik prosedur operating standard yang telah diumumkan kepada orang ramai sebelum ini untuk dipermudahkan daripada 181 SOP kepada 10 sahaja. Usaha ini berjalan dengan baik, laporan kita terima hari ini, sekaligus memberi keyakinan saya bahawa ianya dapat diselesaikan
seperti dirancang pada permulaan bulan Oktober. Sukacita juga saya ingin memaklumkan bahawa mesyuarat kedua Menteri Kuartet hari ini telah bersetuju dengan cadangan supaya pemilik premis perniagaan stesen minyak, restoran, kedai makan, kedai serba dibenarkan beroperasi secara seragam di semua fasa dengan waktu beroperasi mulai 6 pagi hingga 12 malam. Kecuali bagi kawasan PKPD. Ini akan diangkat ke Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Pandemik yang akan bermesyuarat esok dan ia akan disyorkan kepada Yang Amat Berhormat sebelum diputuskan dan diumumkan selepas mesyuarat berkenaan. Penting untuk saya menjelaskan fokus Menteri-Menteri Kuartet adalah untuk membuka sektor-sektor yang terlibat secara berperingkat dan selamat. Our focus, as you know, the hashtag reopening safely. Menuju ke fasa endemik tersebut, lebih banyak kelonggaran akan diberikan kepada rakyat dan sehubungan itu saya berharap rakyat tidak leka, sebaliknya kekal berdisiplin dan mengamalkan SOP serta mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Ia harus dititik beratkan kerana sebaik sahaja kerajaan mengumumkan bermulanya fasa endemik, bermakna kita semua perlu hidup bersama virus COVID-19 ini, insya-Allah. Sekarang saya serahkan kepada YB Datuk Seri Nancy dan Datuk Seri Faisal dan saya ucapkan terima kasih kepada mereka berdua kerana sudi bersama-sama dengan Menteri Kuartet. This is an initiative on our part to have a very inclusive approach dan ianya untuk memastikan bahawa semua yang bertanggungjawab berada di senada dan bersefahaman dalam kita nak melihat ke hadapan. I hope that this is the right template and I wish both of them, YB Nancy on the tourism bubbles and YB Peja on your sports relaxation, but you also need to help me make sure that SOPs yang telah pun ditetapkan akan dipatuhi dan mereka yang minta kelonggaran ini bukan setakat mendapat kelonggaran tetapi bersama kelonggaran ini datangnya tanggungjawab untuk patuh kepada apa yang telah pun dipersetujui. Sila YB. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kanan. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada semua. Tadi kami baru saja bermesyuarat dan saya diminta untuk memberi penerangan lah mengenai apa yang telah berlaku di Langkawi, bagaimana prestasinya dan jelas sekali apa yang kita lakukan di Langkawi dengan SOP yang tertentu di mana kita ada mengkehendaki supaya adanya swab test itu actually really menyumbangkan kepada prestasi yang begitu baik sekali. Dan secara ringkasnya, arrival flights di Langkawi daripada 16 hingga ke 19 September ada 6,622 pelancong dan arrival via ferry 3,483. Ini adalah figure yang telah telah kita perolehi secara tepat selepas kita memperolehinya daripada pihak-pihak yang telah menjalankan tugas bersama dengan kita. Dan kita menyaksikan prestasi Langkawi ini telah memberi satu sinar baru kepada kita untuk membuka ruang kepada destinasi-destinasi baru. Dan tadi saya berpeluang untuk memberi cadangan kepada destinasi-destinasi baru. Dan untuk hari ini saja kita dibenarkan, kita telah meluluskan akan dibentangkan lagi besok ke mesyuarat sidang di mana kita telah menamakan 3 destinasi baru
Dan ini bukannya eksklusif, insya-Allah kita akan berikan lagi destinasi-destinasi yang lain setelah kami bincang bersama tadi. Apa yang telah diluluskan pada hari ini dan akan dibawa ke sidang besok ialah kita ada Genting dan juga Melaka dan juga Pulau Tioman. Tapi insya-Allah mungkin esok mereka akan semuanya ini akan ditambahkan lagi. Dan kita telah diberi tempoh sehingga untuk 2 minggu ini supaya destinasi-destinasi ini bersiap sedia untuk membuka beroperasi semula. Jadi kita dibenarkan untuk operasi ini dibenarkan seolah-olah saya pula punya operasi ini semua. Mereka dibenarkan untuk memulakan pada 1 Oktober. Jadi sebab itu kita akan menghalusi SOP-SOP yang telah dibentangkan dan juga kita akan menambahkan lagi destinasi-destinasi bukan saja pulau tetapi juga di mainland. Jadi saya rasa itu sajalah setakat ini kerana kita belum lagi ada secara menyeluruhnya destinasi yang kita nak tambahkan lagi kepada pihak yang akan bersidang esok hari, akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, sebenarnya SOP-nya akan kita halusi sebab ianya merupakan seperti yang katakan tadi, ianya agak meluas kan. Jadi kita nak mengenakan sama ada kenakan swab test juga macam kawasan lain dan ini agak kata orang agak complicated sebab ianya melibatkan kawasan yang luas. Begitu juga dengan di Langkawi sebab dia banyak entry, dia banyak. Jadi ini yang perlu kita perhalusi dari segi SOP dia, terutama sekali apabila diperlukan in terms of swab test sebab pihak Kementerian Kesihatan dia mahu supaya kita melakukannya seperti mana kita lakukan dengan Langkawi. SOP untuk pulau-pulau senang. Langkawi telah memberi satu contoh yang baik kepada kita kerana apabila entry untuk Langkawi dari airport dan juga daripada ferry itu kita ada swab test, jadi kita dapat menghalang positif cases untuk masuk ke Langkawi. Dan apa yang ada berlaku di Langkawi bukanlah dari pelancong tetapi dari penduduk yang ada di situ. Jadi ini yang nak kita halusi walaupun kita sudah ada SOP tetapi ianya perlu dihalusi kerana kawasan Melaka itu amat luas sekali. Tetapi permintaan itu terlalu kuat sekali untuk dibuka. Dan insya-Allah lah kita akan serahkan SOP itu kepada pihak sidang lagi besok hari dan akan diumumkan lagi nanti. Ya, terima kasih. Ya. Untuk Melaka ni tunggu pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah. Lepas sidang, lepas jawatan kuasa khas besok. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Syamudin Tun Hussein, Menteri Kanan Pertahanan, Yang Berhormat Datuk Seri Nancy Shukri, Menteri Pelancongan, rakan-rakan media, tuan-tuan puan-puan yang sedang mengikuti sidang media ini, semoga-moga dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali bagi pihak Kementerian Belia dan Sukan ingin menyatakan rasa penghargaan kami kepada Yang Berhormat Datuk Seri Syamudin yang telah menjemput kami untuk menghadiri mesyuarat kuartet Jemaah Menteri, dan hari ini kami telah pun diberi ruang untuk membuat cadangan-cadangan dan selepas kami telah pun mendapat berita baik untuk membuka gymnasium dan juga indoor sports termasuk bowling alley. Dan hari ini untuk makluman Yang Berhormat Datuk Seri, operator indoor sports, gymnasium dan para pengguna, the gym junkies, they are so pleased and very happy dengan pengumuman yang telah kerajaan buat. Dan ini, if you don't follow SOP, saya close them down. Of course. Dan ini yang telah kita tekankan melalui Kementerian Belia dan Sukan juga. Kita melakukan engagement kepada operator-operator sukan untuk memastikan SOP mesti sentiasa diikuti. Dan kita berterima kasih kerana Yang Berhormat Datuk Seri Syamudin telah mendengar rintihan setelah sekian lama. It's more than 6 months mereka tidak dapat beroperasi, dan alhamdulillah hari ini kita dapat kembali
di gimnasium untuk melakukan senaman, dan Malaysia akan terus cergas daripada sekarang. Dan begitu juga berita baik apabila hari ini cadangan telah dibuat, dan insya-Allah kuartet Jemaah Menteri juga akan memperhalusi cadangan-cadangan yang telah kami bawakan untuk kemungkinan membuka kembali stadium-stadium kita bagi kita raikan kemeriahan Piala Malaysia yang akan bermula tidak berapa lama lagi. InsyaAllah perkara ini kalau dapat kita lakukan, sekali lagi ianya akan dibuat melalui SOP yang ketat, maka para peminat bola sepak jika ianya dibenarkan nanti mestilah tetap patuh kepada SOP, kerana seperti hashtag yang telah kita bawa, yang telah diwawarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Syamudin, hashtag reopening safely, mestilah kita bawa dengan sepenuhnya supaya satu hari nanti negara akan kembali dibuka dengan jayanya. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri, dan terima kasih semua. Terima kasih. Okey ya. Banyak ya, apa dia? Kita bercakap tentang istihan yang Datuk Seri tidak dapat kita nafikan istihan rakyat Malaysia yang mahu pulang ke kampung. Faham. Bertemu dengan beberapa ya. Ya. Mungkin Datuk Seri kata agak sukar untuk kita nak buka di waktu terdekat, tetapi mereka yang terutamanya yang sudah letak vaksin menuntut jika mereka boleh rentas negeri. Jadi mungkin Datuk Seri ada timeline ataupun Ya. ada harapan untuk mereka. Saya harap perkara ni dapat kita fikirkan secara mendalam dalam masa terdekat ini. Seperti yang dimaklumkan sebelum ini bahawa kita sedang berusaha ke arah fasa endemik. Dan fasa endemik itu sudah tentunya akan merangkumi keputusan untuk kita merentasi negeri. Dan sekarang ini pun ada aktiviti tertentu yang kita mengizinkan mereka merentasi negeri. Contoh Langkawi is a special unique bubble. Suami yang belum jumpa isteri atau isteri tak jumpa isteri, saya dah umumkan sebelum ini merentasi fasa dan merentasi negeri. Mak bapak yang belum jumpa anak-anak mereka yang sebelum bawah umur 17 dah dibenarkan merentasi negeri. Cuma melihat ke hadapan dengan nasihat daripada pelan pemulihan negara yang mengikut fasa. Sekarang ni 2 negeri saja yang masih berada dalam fasa pertama, iaitu Kedah dan Johor. Kita tunggu mungkin dalam keputusan dalam masa terdekat ini mereka akan beralih kepada fasa-fasa yang lain. Yang paling penting is risiko. Kita tidak mahu bahawa kelonggaran itu membenarkan perjalanan besar-besaran daripada destinasi yang agak berisiko, dan mereka pula akan membawa bersama jangkitan COVID kepada kawasan yang sebelum itu mungkin tidak ada risiko langsung. Sebab itu kita agak berhati-hati, tetapi pada masa yang sama tak boleh lari daripada keputusan kita untuk melihat fasa endemik ni hujung bulan Oktober. Dan pada masa dan ketika itu kita akan dapat membuat keputusan insya-Allah berhubung kait dengan soalan yang telah pun dibangkitkan tadi. Memang dah diputuskan untuk beberapa aktiviti yang sedia ada. Dan kalau sekiranya destinasi-destinasi baru yang diumumkan, yang akan diputuskan esok dalam jawatan kuasa khas berhubung kait dengan gelombang-gelombang turisme, itu merentasi negeri dah. Jadi saya dah sebutkan tadi beberapa perkara yang telah pun kita persetujui. Sekarang secara menyeluruh ditanya bagaimana kita nak bergerak. Ini banyak bergantung kepada vaksinasi, peratusan vaksinasi. Kita nak tengok dari segi negeri, kemampuan mereka kalau sekiranya apa yang tak diingini berlaku, keperluan di hospital-hospital berkenaan. Yang saya bimbang sangat di Langkawi iaitu, na'udzubillah, kalau sesuatu berlaku, sama ada hospital-hospital sana mencukupi tak katil-katil ICU.
Ini semua orang tak ambil kira. Kalau ianya berlaku, kita juga yang dituduh. Tak siap sedia. Dan itu merupakan sesuatu yang semua yang terlibat ni mesti bertanggungjawab. Sebab tu hashtag reopening safely. Bukan nak buka sahaja, seronok-seronok nak buka. Tetapi kita nak open dalam keadaan yang selamat. Dan itulah jadi pertimbangan kita. Beri kita kena masa sedikit. Dan tetapi what is important, there is light at the end of the tunnel. Apa yang kita dah umumkan hari ini pun, saya kata tak mungkin kita dapat memikirkan ianya akan menjadi kenyataan. Menteri Pelancongan dah minta pasal tourism bubble dah setahun lebih. Sekarang Langkawi dah jalan pun. Menteri Belia dan Sukan tengah memikirkan stadium, bowling alley dengan gyms dah buka. Jadi saya harap bahawa mereka tahu bahawa kita bukan sahaja serius tapi juga kita bertanggungjawab untuk memastikan bila kita buat kelonggaran, kita lakukannya dalam keadaan yang selamat dan bertanggungjawab. InsyaAllah. Okay? Thank you very much. Wish us luck. Thank you. Thank you, sir.